Di dalam hadis Ali bin Abi Talib ada menyebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih. Ali bin Abi Talib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk saya berdiri pada haiwan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyembelihnya wa atasaddaqa minhu ataupun atasaddaqa bihi, untuk aku bersedekah dengannya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Talib kata wa alla u'tiyal jazzara minhu, dan tak boleh bagi tukang sembelih itu upah daripada daging korban tu. Wa qala wa nahnu nu'tihi min indina, Ali kata kami beri upah lain daripada duit kami, daripada harta kami selain daripada daging korban tu. Maksudnya haiwan korban ini bila kita sembelih, kita sembelih kerana Allah. Dia berbeza dengan sesuatu yang kita sembelih untuk mendapatkan keuntungan. Kerana haiwan korban ni kita sembelih untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sebab itu tidak dibenarkan untuk kita menjual daging korban ni. Sikit pun tak boleh. Kita kena bahagi tiga lah paling afdal. Kita makan 1/3, kita hadiahkan kepada siapa-siapa yang kita nak 1/3, dan kita sedekahkan kepada orang miskin 1/3. Jadi itu yang terbaik. Tak boleh untuk kita jual daging korban ni. Kalau banyak macam mana ustaz? Banyak sangat, kan? Kalau banyak sangat, maka di situlah datangnya fatwa-fatwa ulama semasa mengatakan di sana ada keperluan untuk orang kata apa, ditinkan ataupun divacuumkan supaya dapat diberikan kepada negara-negara yang lebih memerlukan. Negara-negara miskin yang tak dapat makan daging tu kita boleh hantar. Walaupun ada sebahagian ulama menentang benda ni. Dia kata tak boleh hantar daging korban ni lebih daripada jarak yang membolehkan kita untuk qasar salat. Tapi oleh kerana terlalu banyak, contohlah dekat Saudi terlalu banyak daging korban, kan? Maka Arab Saudi kata kalau kita simpan akan jadi rosak. Daripada rosak, lebih baik kita hantar pergi negara yang memerlukan daging korban berkenaan untuk dimakan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan memberi daging korban kepada orang kafir. Ulama ada 3 pendapat. Sebahagian ulama seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh. Kerana daging korban ni adalah daging yang kita sembelih kerana Allah ibadat. Jadi tak boleh lah. Manakala sebahagian ulama yang lain seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian kitab Maliki mengatakan makruh, dan mazhab Hambali mengatakan dibenarkan untuk kita memberi makan kepada orang kafir menggunakan daging korban. Sebab dia kata dia termasuk dalam pemberian baik. Dengan syaratlah kafir itu bukan kafir yang memusuhi orang Islam, bukan kafir harbi lah. Dia kafir yang duduk dalam negara Islam, tidak memerangi orang Islam. Wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung kepada pendapat yang ketiga ini. Terutamanya jika ada keperluan untuk kita berikan, sama ada untuk kita jinakkan jiwanya, kerana zakat pun dibayar untuk Allah, kan? Dibayar untuk dapatkan pahala. Maka mazhab Hambali juga membenarkan kita memberi zakat kepada mu'allaf yang merangkumi orang yang kita nak jinakkan jiwanya kepada Islam. Ataupun kalau ada keperluan, contohnya jiran kita ni bukan Islam, kita bagi semua daging korban ni kepada jiran yang ada, tiba-tiba dia tak dapat, dia pun tanya, you bagi daging, saya tengok, kan, saya tengok you bagi daging pada semua orang, saya tak dapat. Saya tengok daging bukan daging biasa, Wagyu A5. Tuan-tuan tahu Wagyu? Wagyu ni daging mahal lah. Tambah pula A5, kan. A5 ni dia punya apa, marbling dia paling mahal sekali lah. Kalau betul lah, saya pun tak tahu sangat bab daging ni, kan. Saya pun kadang-kadang harap orang belanja je lah, kan, daging-daging mahal ni. Tapi dia kata, dia tanya lagi, maka kita tak ada masalah lah untuk bagi. Kita boleh ambil lah pendapat yang membenarkan ini. Tetapi lebih utama untuk didahulukan orang Islam. Lebih utama untuk
didahulukan orang Islam. Wallahu a'lam.